idea yang kedua adalah tentang cara untuk mengatasi isu kesaling hubungan first and last mile. Pelbagai kaedah telah diguna pakai seperti penambahan perkhidmatan bas, pembinaan lorong pejalan kaki dan lain-lain. Saya pun turut mengemukakan soalan tambahan pada sesi pagi tadi. Namun, jika kita pertanyakan kepada para pengguna, keluhan bahawa capaian pengangkutan awam di seluruh Malaysia masih jauh ketinggalan. Di kebanyakan negara Asia Tenggara, motosikal e-hailing digunakan untuk menyokong usaha FMLM. Berdasarkan laporan International Transport Federation, ia menunjukkan bandar seperti Bangkok dan Jakarta dapat meningkatkan prestasi consumer welfare dengan izin dan memperkasa daya tahan pengangkutan awam negara dengan pelaksanaan e-hailing. Di Malaysia sendiri, ekonomi gig sedang mengalami perkembangan merentasi pelbagai industri e-hailing dan p-hailing. Secara umum, ekonomi gig ini dijadikan satu pilihan mencari pendapatan sampingan yang baik yang lebih didorong dengan fleksibiliti waktu dan tempat kerja. Justru saya ingin ulang sekali lagi menumpukan cadangan kepada memperluas konsep e-hailing ini sebagai dual income janaan ekonomi rakyat dan dari hanya menghantar makanan seperti apa yang dilakukan oleh Grab, Foodpanda, Bungkusit dan sebagainya kepada pilihan membuat tempahan untuk menghantar penumpang dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Namun, saya faham ada pihak mungkin mula mengandaikan isu keselamatan jalan raya. Saya bagi contoh, Grab, pemilikan Singapura / Malaysia, industri e-hailing mereka mempunyai kadar kemalangan jalan raya yang rendah di rantau ini. Ini adalah hasil Grab menjadikan peraturan pengangkutan di bawah Land Transport Authority dan Quality of Services dengan izin sebagai penanda aras keselamatan penunggang. Kemudian diintegrasikan dalam aplikasi Grab dengan ciri-ciri notifikasi seperti amaran pemantauan perjalanan, kedua, laporan keselamatan memandu, dan ketiga, peringatan keperluan berehat bagi mengelakkan kemalangan dari berlaku. Maka penunggang-penunggang ataupun pengguna ini, prestasi mereka boleh dipantau dan juga tingkat laku mereka turut akan di bawah radar sistem tersebut. Di Thailand pula, Datuk Yang di-Pertua, misalnya, pengguna yang menggunakan e-hailing penumpang lebih 5 kali kekerapan seminggu jika berbandingkan dengan e-hailing kereta dengan hanya 3 kali seminggu kerana ianya lebih mudah, menjimatkan masa menunggu di trafik yang sesak. Justru saya berpandangan bahawa syarikat e-hailing di Malaysia boleh mengisi ruang kekangan yang ada dengan kerajaan membenarkan ruang untuk servis e-hailing penumpang bertapak di samping terus menyokong usaha memperkasa FMLM di negara ini. Saya juga ingin bertanya bahawa apakah hasil sandbox yang dijalankan oleh Kementerian Pengangkutan dan adakah kerajaan kita mempunyai political will ataupun keazaman politik untuk mendorong dan mewawarkan e-hailing untuk penumpang. Tidak kurang juga bahawa Malaysia wajar melihat ekonomi gig sebagai potensi untuk mengisi ruang sebagai pendapatan sumber yang kedua dan sebagai satu mekanisme penjanaan ekonomi dan pendapatan.